hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit di dunia, bila dunia sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qara bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 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 summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dengan sebenar-benar pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal ketaatan. Sebab itu menyebabkan kita mahu mengenal Allah Taala dengan lebih mendalam, sehingga datang dalam hati kita ini benar-benar rasa khuduk, tawaduk, tunduk akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan nikmat yang Allah kurniakan itu membawakan kita makin dekat, makin menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Inilah misi kita untuk menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Kerana Allah SWT menyatakan dalam surah Sajadah 9, Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Yang mana Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni, jadikan penglihatan, jadikan pendengaran. Qalilan ma tashkurun. Tetapi akhirnya sedikit sangat yang kembali ingat kepada Allah, kenal kepada Allah. Kebanyakan menjadikan asbab dunia ini lupa kepada Allah. Yang ini kita bimbang. Kita cukup bimbang, kita tidak mahu dengan keadaan dunia ini menjadi penghalang kepada kita. Hijab untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijab paling besar itu adalah kerana kejahilan kita sendiri. Kerana kita biarkan diri kita dalam kejahilan. Dan alhamdulillah, dan Allah pilih kita untuk terus duduk di dalam majlis ilmu supaya kita keluar daripada alam kejahilan ini kepada alam yang membawa kepada cahaya yang terang, insya-Allah. Sebab tu kita kena bersyukur benar-benar atas pilihan ini. Istiqamah pula tu duduk dalam kebenaran. Subhanallah, subhanallah. Ini satu kurnia yang cukup besar fadilatnya dengan kefahaman yang akan diberikan melalui perjalanan ilmu ini. Subhanallah. Moga-mogalah ini membuatkan kita untuk lebih berazam untuk menjadi hamba-Nya yang taat, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ini, alhamdulillah. Dan bantu sebarkan, like and share. Sebarkan kuliah kita ini, kuliah kebenaran ni, lisanul haq, hakikat kehidupan, dan ramai yang memerlukan, saya yakin, untuk menyingkapi kehidupan ini, tuan-tuan. Sidang jemaah mata Allah Ta'ala. Nak menyingkapi kehidupan yang banyak lapis-lapis ini. Ilmu ada, tapi nak amal pula. Nak amal kadang-kadang kita terbabas dengan ilmu yang ada, apatah lagi yang tak ada ilmu. Subhanallah. Lebihlah bahaya. Jadi dengan kita duk bahas kehidupan, maka kita kaitkan dengan perbahasan ilmu, mudah-mudahan dia memudahkan lagi untuk kita memahami akan kesempurnaan di dalam perbahasan ini. Dua-dua kita nak syarahkan, ya. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah, sebelum kita meneruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ini lagi, insyaAllah,
Sementara menunggu sahabat-sahabat yang lain masuk, alhamdulillah, jemput hadir, jemput masuk, ambil tempat, betulkan niat, bersiap sedia untuk perbahasan seterusnya. InsyaAllah, sila duduk dan jangan lari. Fokus kepada perbincangan kita, insyaAllah. Khair, moga-moga Allah bantu berikan kefahaman. Baik, jadi sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, mari kita sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga dengan bacaan kita Al-Fatihah tadi dan selawat pada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW dan bacaan Bismillah Nabi Khidir. Kita mula amalkan setelah kita syarahkan dan mulakan dengan amalan itu insya-Allah. Moga barakahnya ada insya-Allah. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT meneruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita akan meneruskan perbahasan dalam makna ataupun terjemahan dalam kehidupan dipanggil kalam ta'zim. Kalam ataupun kalimah ataupun perkataan yang membesarkan, ta'zim. Azim daripada perkataan azim. Wahuwal azim, wahuwal azim, wahuwal azim merujuk pada al-azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Apa kaitannya dengan perbahasan kalam azim dengan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni? Baik, mari kita lihat sidang jemaah mata Allah SWT. Dalam kehidupan ini, bila kita kaji balik, apabila kita susun kembali setelah kita mengenal, memahami bahawa tuntutan di dalam kita menyatakan ataupun lisan ini tuntutannya adalah dengan kita untuk meletakkan kembali kalimah thayyibah itu sebagai asas kepada perbahasan kehidupan ini. Ingat, dalam perbahasan kalimah yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bermula kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Kalimah ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, paksa atau rela, inilah kalimah yang mesti kita junjung. Apatah lagi kalau kita rela dan memahaminya, banyaklah fadilat dan manfaat yang kita boleh dapat. Sebab bila kita sebut dengan kefahaman kalimah, bermulanya kalimah, mari kita lihat kembali. Kenapa Ustaz nak tekankan tentang kalimah ini? Kenapa? Why? Limaza? Kenapa? Sebab berkata-kata bukan sifat kita. Sifat kita ini bisu. Bila bisu, Allah bagi sifat berkata-kata pada kita. Bukan kita kata kok suka. Ada SOP-nya. Malah kata-kata ini sangat memberi kesan ke dalam ataupun sangat memberi kesan pada kehidupan kita. Dan kata-kata ini yang memberi kesan itu kerana apa? Kerana ia melibatkan dosa dan pahala. Dia melibatkan dosa dan pahala. Yang mana bila kata merujuk kepada hadis Nabi SAW bila Nabi suruh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nampak? Apabila
adanya hadis ataupun suruhan Nabi SAW, itu suruhan. Falyakul, itu suruhan. Berkatalah baik, auliyasmut diam. Makna kata, kalau kita hari ini gagal berkata baik, makna kita bersalah dengan kehendak Nabi, lalu itulah dosa. Tidak mengikut suruhan Nabi, apatah lagi ianya adalah datang daripada Allah, maka ia mengundang dosa. Jadi maknanya kata-kata yang tidak membawa kepada kebaikan itu adalah dosa. Bila dosa yang banyak kita lakukan, maka mengundang bala. Bala mengundang murka, murka mengundang bala. Dua-dua ni datang, apa yang berlaku? Kehancuran di dalam kehidupan. Lambat atau cepat saja kehancuran akan sampai. Sebab itu kita kena faham apakah tunggak dia di dalam kehidupan ini, dalam iman terutamanya. Bagaimana kita nak memastikan iman kita ini sentiasa stabil? Kan iman kita tidak nampak, dia gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman ni gaib. Tapi nak menzahirkan keimanan itu, nak menjaga keimanan itu dikaitkan dengan apa? Maka dikaitkan dengan itulah syariat. Syariat. Syariat ini sebenarnya nak menjaga balik iman kita. Sebagai contoh solat. Solat tu syariat. Tetapi solat syariat menyatakan keislaman dan pembuktian keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Nampak? Bila wa yuqimuna as-salah, makna itu syariat. Bermula mesti dengan iman. Beriman. Zahir syariat. Baik, kita tengok solat. Dalam solat itu, dalam perbuatan atau dalam amalan, solat ini adalah yang kedudukan yang paling tinggi sekali. Baik, dalam solat, setelah kita niat, kemudian itu qalbi. Kemudian ada yang dipanggil, kita nak kaitkan dengan lisan ni. Tang mana nak kaitkan ni Ustaz? Yang kita nak kaitkan dengan kalam ta'zim ni. Apabila datangnya rukun qauli. Rukun qauli ini dimulakan dengan Allahu Akbar. Nampak? Kalam itu dia panggil takbir. Takbir ini merujuk kepada apa? Ta'zim, membesarkan Allah. Allahu Akbar. Nampak? Jadi maknanya iman ini juga syariatnya menjaga iman itu dengan menjaga kalam. Lisan ini menjaga iman. Apakah kalam yang utama yang dimulakan dalam solat? Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar ini menjadi yang utama, yang menjadi rukun di dalam solat, maka dia menjadi rukun di dalam kehidupan juga. Ini kehidupan. Maka kalimah Allahu Akbar ini akan menjadi perbahasan besar dalam kehidupan kita. Setelah kita memahami semalam tentang, kita melihat kembali perbahasan tentang apa semalam? Mari kita tengok. Perbahasan tentang Bismillah. Kalam Bismillah, kalam Basmalah. Bila kalam Basmalah ini kita mulakan, sebab memang dengan nama Allah. Bila dah nama Allah, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Memula semalam kita faham dengan nama Allah ini, peranannya adalah menyebabkan kebaikan, yang memahamkan Bismillah dengan nama Allah. Sebab kebaikan hanya dengan Allah. Bismillah, kebaikan dengan Allah lah yang hanya menghapuskan kejahatan. Bismillah, dengan Allah jugalah yang mendatangkan nikmat. Bismillahi masya'Allahu kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'Allahu la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya'Allah la hawla wa la quwata illa billah. Baik. Bila kata Bismillah, ini dimulakan dengan Bismillah. Ini Bismillah membawa erti bahawa keseluruhannya itu menyatakan Allah yang berkuasa. Maka zahir kepada itu adalah kalimah yang mana menjadi qauli, rukun. Qauli. Menjadi rukun qauli. Apa rukun qauli yang pertama sekali itu adalah Allahu Akbar. Itu dia. Sebenarnya barulah kalam Bismillah masuk. Bismillah secara jahar, secara kuat ataupun secara
sir dengan perlahan. Tu. Kita Imam Syafi'i mazhabnya jelas jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, boleh tidak tak sebut Allahu Akbar? Batal. Tak boleh. Itu rukun. Rukun qauli. Kurang salah satu rukun, maka tidak sah solat. Syarat sah. Niat. Sudah niat. Sudah niat. Sudah. Niat. Baik. Sekarang kita mulakan dengan takbir. Allahu Akbar. Bukan angkat tangan itu. Sebutan itu. Adapun angkat tangan itu sunat. Sebutan itu wajib. Allahu Akbar. Nah, inilah tujuan dalam perbuatan. Kenapa perbuatan? Dalam af'al. Kalau tengok pada af'al, yakni perbuatan. Termasuklah kita nisbahkan perbuatan kita dalam kehidupan. Dalam kehidupan, perbuatan kita, af'al ni perbuatan apa? Apa perbuatan kita dalam kehidupan? Banyaklah. Seluruhnya. Kahwin, berniaga, bekerja. Sama lah tahu, bekerja, berniaga tu perkara yang sama. Menguruskan apa lagi? Macam-macam lah. Dan topik kehidupan ni kan macam semua. Bermain, bersukan, beriadah. Semua itu disimpulkan dengan satu kalimah takbir sebenarnya. Sebab perbuatan yang utama itu adalah solat. Dalam lagu Rabbani. Solat itu tiang seri. Solat sumber kekuatan rohani. Nampak? Solat imaduddin. Solat tiang kepada agama. Perbuatan. Kan lagu sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Okey. Sekarang ni kaitkan dengan perbuatan yang paling utama itu solat. Dalam solat yang memegang perbuatan itu adalah Allahu Akbar. Tak ada takbir, tak ada. Sebab tu kena jelas. Kalau seorang-seorang pun, paling minimum kalau ngaji dalam bab solat ni, tanya ustaz yang arif, yang faqih nanti, ya, paling minimum telinga sini kena dengar. Allahu Akbar. Ni dok pakai ni. Dok pakai ni, kan jangan sampai terlupa dalam hati. Oh jangan, batal, tidak sah solat tu. Allahu Akbar. Imam kuatlah. Allahu Akbar. Kalau dekat Mekah, Allahu Akbar. Menyambut pula Bilal. Baik, jadi sekarang ni bila kata solat tu tiang dia. Baik, kita nak bahaskan bila solat itu penting, makna perbuatan-perbuatan lain itu secondary. Perbuatan. Sebab solat ni perbuatan. Sebab tu letakkan dalam rukun Islam. Bila Islam itu syiar nampak zahir. Baik, saya nak kaitkan dengan kalimah ini. Kalam ini. Allahu Akbar. Baik. Sekarang ni solat itu menunjukkan ataupun menyatakan Allah Maha Besar. Solat sama dengan takzim, membesarkan Allah. Apakah perbuatan yang membesarkan Allah dalam solat juga? Nanti ini dengan kalimah Allahu Akbar. Okey, perbuatan apa lagi? Sujud.
Ini atas rukun yang dipanggil kalau dalam susunan yang rukun yang berat, rukun yang utama ni, sujud ni rukun yang utama. Sebab tu ada pula rukun anggota sujud. Baik, sujud ni adalah juga membesarkan Allah dari segi perbuatan. Dalam konteks kehidupan menerima. Apa yang nak disampaikan di sini adalah saya nak bagi tahu solat perbuatan ni adalah membesarkan Allah. Baik. Kalau solat itu membesarkan Allah yang mana menjadi teras kepada perbuatan, amalan, maka amalan lain, perbuatan lain boleh tak dalam solat berkata-kata? Tak boleh, batal. Tadi ada orang tanya, Ustaz, apa hukumnya kalau tengah sujud nak berdoa? Saya tanya balik, doa dalam bahasa apa? Sujud akhir, nak doa bahasa apa? Bahasa dalam hati tak batal. Bahasa Melayu, batal sebut. Maknanya, bahasa atau kalimah yang hanya ada dalam solat tu kalimah yang daripada baginda Nabi SAW. Dan sudah baginda Nabi SAW, illa wahyu yuha. Nampak? Dalam solat itu semua membesarkan Allah dengan bermula dengan takbir, kemudian bermula dengan basmalah, bermula dengan Al-Fatihah, kemudian bermula dengan surah. Malah surah pula, baca pula ayat Quran. Baca pula, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Imam baca, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarat. Baca Quran. Quran, kalamullah, besarkan Allah lagi. Mana ada baca lagi rukun-rukun. Yang pertama Fatihah, yang kedua yang Fatihah, ketiga Fatihah, semua Quran. Al-Quran, kalamullah. Nampak? Baik, maka di sini perbuatan di luar solat. Nak cakap apa? Kalaulah di dalam solat membesarkan Allah secara jelas, ini Al-Quran, di luar solat perbuatan hidup sama membesarkan Allah. Cuma kita tak adalah baca Quran dekat luar tu nanti. Kadang kita kat luar kan, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kau kenapa baca Fatihah pula ni? Orang nak borak dia. Qala Allah Ta'ala, baca Quran. Bila nak borak ya? Takkan kita 24 jam baca Quran? Nah, di sinilah datang definisi Al-Quran yang lebih syumul. Iaitu Al-Quran itu bermula dengan kalamullah. Al-Quran itu dinisbahkan dengan apa dah? Syifa, huda, petunjuk, furqan, yang mana akan dizahirkan dengan kalam-kalam yang membesarkan Allah. Ini kena faham. Sebab itu bukan kata agama sangat. No, ini bukan soal agama sangat. Ini adalah SOP. You breach, you langgar SOP, you mati. You langgar, you mati. Tak ada kasih can punya. Sebab tu dalam solat, perbuatan yang utama apa? Solat. Dan solat, ini kata ada perbahasan solat. Dipanggil solat ni dalam surah Ali Imran. Ayat berapa? Lupa. 31. Tak, 31 kalau saya silap. Cuba tengok. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Nampak? Itu juga terjemahan dalam solat yang mana perbuatan duduk baring, rukuk, duduk baring. Adakah itu hanya dalam solat? Tidak. Solat satu bab perbuatan kita mesti selari dengan solat. Malah percakapan kita juga mesti selari dengan solat. Kalau menangis dengan hibur sampai dalam hati, berdoa sampai baca Quran tanpa bahasa Arab lain,
Itu tak ada masalah lah, tu sujud, tak ada masalah. Yang penting jangan terkeluar bahasa Melayu. Ni fahamkan balik. Dalam solat kita menangis sujud. Luar solat, adakah kita mampu membawa kalimah yang ada dalam solat itu diterjemahkan di luar solat? Inilah namanya kalam ta'zim. Bagaimana dalam solat kita mampu membesarkan Allah. Dan kalam ini diukur dengan percakapan. Adakah percakapan kita di luar solat sama dengan dalam solat? Nah, ini yang kita kena selarikan. Inilah yang membawa kepada solat tu fahsya wal munkar. Solat mencegah fahsya wal munkar. Perbuatan fahsya yang melibatkan nafsu, syahwat. Fahsya, syahwat, munkar, perbuatan syariat. Dalaman hakikat syariat, dosa itu menghalang. Fahsya ni nafsu, membawa kepada syirik. Nafsu kan, dia menyekutukan Allah Ta'ala. Munkar itu dosa-dosanya mungkar. Nampak? Berapa ramai hari ni yang solat, Nabi kata hanya dapat penat. Solat beberapa kali solat, tapi tidak membesarkan Allah Ta'ala. Batil. Allahu Akbar. Malaikat kata, bohong. Kamu kata, mulut kata Allahu Akbar. Hidup kamu besarkan siapa? Tengok isteri, nampak isteri besar. Tapi memang dia besar betul Ustaz. Sahih dia. Dah sahih pun besar. Perangai pun besar kepala. Habis semua nak dibesarkan. Allahu Akbar. Kamu pun besar kepala. Nampak? Besar kepala. Hari ini kalau kita lihat bagaimana kita bagi tugasan dan solat para jemaah kita itu lebih itu pada kita. Imamlah tegur Tuan Surah Najib Ayah. Sebab tu sebelum solat tu bagi tahu apa kesalahan-kesalahan. Dia tegur tak sebenarnya on the spot begitu. Ambil masa, ambil cara dia. Sekarang ni saya bukan cerita pasal solat itu. Saya cerita kalimah kalam ta'zim. Kalam ta'zim ini adalah saya menyusun kembali. Dalam perbuatan, solat tu rukun. Solat tu rukun. Rukun Islam. Kan? Dalam solat, ada tak kalimah ta'zim? Kat mana? Takbir itu. Itulah ta'zim. Membesarkan Allah. Allahu Akbar. Itu kan menjadi rukun. Nah, kalau kita nak zahirkan pada perbuatan yang di luar solat, adakah dalam solat saja membesarkan Allah? Tidak. Di luar solat juga membesarkan Allah. Maka perbuatan juga dalam perbuatan yang di luar solat, yang mana kehidupan ni perbuatan lah. Maka kalam dia juga mestilah merujuk kepada membesarkan Allah. Itu maksud dia. Kalau dalam solat, nampak? Solat, kita mulakan solat dengan niat lillah, niat kemudian takbir, kemudian kita baca Al-Fatihah. Ini semua kan membesarkan Allah, kalimah ni rukun. Kemudian kita solawat. Nampak? Dan ini kan semua ni membawa kepada ta'rif qauli itu, takbir. Kemudian disunat baca surah. Yang mana surah ayat daripada Al-Quran. Semua pada Quran lah. Dia baca ni Al-Quran itu dia baca tentang kalamullah. Nah, ternyata di dalam solat ini semua berkisar tentang Allah. Di saat solat itu membesarkan Allah dari sudut semuanya, kenapa di luar solat tiba-tiba membesarkan diri? Bagaimana di luar solat kita membesarkan diri? Membesarkan diri apabila kita tidak menjaga lisan. Lisan kita ini yang mana perbuatan lisan membesarkan diri, maka ini perbuatan yang batil. Sebab itu kita faham tentang solat, itu kalam-kalam yang ada di dalam solat itu semuanya ta'zim, membesarkan Allah. Maka kalam ini kena dibawa di luar solat. Bila di luar solat itu bagaimana nak ta'zim, nak membesarkan Allah di luar solat, Ustaz? Masya Allah. Benar Puan Ila Kamila. Menjaga iman dan menjaga lisan. Kalam yang utama di dalam solat menjadi kalam yang utama dalam kehidupan. Benar. Itu dia. Kalam bahasa pemahaman yang memberi kefahaman tentang keseluruhan.
Tapi dalam pelaksanaan menjurus kepada takbir, takzim. Ini pengkhususan. Basmalah itu pergi kepada keseluruhan. Dia panggil syumul. Semua kan kita dah bercerita tentang bagaimana bismillah Nabi Khidir kan? Tentang nikmat, tentang kebaikan, tentang kejahatan Allah je, tiada daya. Setelah kita menyerahkan semuanya basmalah dengan nama Allah, maka kita ni tiada daya. Bila tiada daya, siapa yang berkuasa? Allahu Akbar. Sebab tu kena kenal Allah. Bila kenal Allah, hilang daya diri, kemudian besarkan Allah. Tiada lagi besar diri. Sebab itu siapa yang solat masih besarkan diri, dia tidak solat. Bila dia tidak solat, tak terima amalan yang lain. Allahu Akbar. Sebab itulah kadang-kadang, kenapa ni Ustaz? Kita buat macam-macam ni, tapi masih lagi tak rasa feel tu. Malah kadang-kadang kehidupan masih terikat, terbelit, macam-macam kehidupan. Sebab dia membesarkan diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya? Jadi, sedang mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita nak meletakkan kembali yang utama itu adalah bagaimana kalam yang utama, kaul yang utama dalam solat itu bermula dengan Allahu Akbar. Kaul yang utama di dalam kehidupan, kaul, percakapan, rukun yang dalam kehidupan itu akbar, Allahu Akbar. Ini kaul yang utama. Dia akan memegang kehidupan kita. Allahu Akbar itu memegang solat semuanya, sehingga kita sujud, sehingga kita cerita pasal Allah, tak nampak lain dah. Sepatutnya, maka dalam kehidupan perkara yang sama, tak nampak lain dah. Nampak Allahu Akbar. Tapi inilah cabaran dalam kehidupan. Kesesatan itu berlaku dalam kehidupan. Dalam solat mungkin dia tak lakukan kesesatan. Mungkinlah. Sebab itu kata Nabi SAW kepada dalam satu hadis mafhum hadis, dalam hadis yang khusus tentang kenapa orang perempuan ramai masuk neraka. Adakah dia masalah dengan hablum minallah? Tidak. Sahabat tanya, adakah sebab mereka tidak solat, mereka tidak menjaga hubungan dengan Allah? Nabi kata tidak. Hablum minallah okey. Masuk okey itu perbuatan dengan Allah okey. Masa dengan solat kan hablum minallah lah. Maka masuk okey ni bukan maksud perfect. Maksudnya dia buat solat, puasa, zakat, mendengar Allah kan? Tapi hablum minannas dengan kehidupan gagal, dengan suami gagal. Dia malah bukan membesarkan Allah, meremehkan suami, membesarkan diri, mensyirikkan Allah. Allahu Akbar. Dosa hatrik tu. Membesarkan diri, meremehkan suami, mensyirikkan Allah. Suami pun kalau buat perkara yang samalah. Membesarkan diri, meremehkan isteri, mensyirikkan Allah. Atau suami, ini khusus untuk suami, membesarkan isteri, mengagungkan isteri, mengecikkan diri, mensyirikkan Allah. Pilih. Ni awak ke solat ni? Tulis sini. Ni isteri. Isteri dia buat apa? Pertama, dia membesarkan diri. Susah sikit isteri nak membesarkan suami ni. Susah sikit. Membesarkan diri dia. Yang kedua, dia akan meremehkan suami dia. Yang ketiga, tanpa sedar, mensyirikkan Allah. Menyekutukan Allah. Jadi kita upah ayat ni. Isteri. Yang suami sama juga. Meremehkan isterinya. Engkau bertahu. Biasa suami kan ada ego sombong dia. Dia meremehkan isteri dia. Membesarkan diri dia. Dan menyekutukan Allah. Ini jadi kita ceritalah. Ini cerita keadaannya. Atau suami ada dua. Apa dia?
mengagungkan. Yang meremeh isteri ni tukar saja, mengagungkan isteri. Ni ayat ni memang panas. Memang panas. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Ini semua kerana bermula apabila dia tidak menjaga kerukunan ataupun kaedah membesarkan dengan lisan takzim tadi. Allah. Membesarkan diri, meremehkan suami, menyekutukan Allah. Si suami meremehkan isteri, membesarkan diri, menyekutukan Allah, atau mengagungkan isteri, mengecikkan diri dia, menyekutukan Allah. Allahu Akbar. Ni yang berlaku. Allahu Akbar. Nah, baik, mari kita lihat. Ini kegagalan bukan sebab kita tidak solat, tapi gagal terjemahkan solat dalam kehidupan. Allahu Akbar. Kalau tak solat, terang-terang salah. Ini solat, tapi dia tak terjemahkan. Malah bukan terjemahkan, melakukan pula kemungkaran dan fahsyak. Sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Kenapa? Kerana tidak ada keseragaman ataupun kerana tiada yang menjaga kalam takzim. Sebab tu kita nak memegang kembali perbincangan kalam takzim. Tu takut nak jadi isteri. Takut nak jadi isteri, lepas tu takut nak jadi isteri selesai masalah. Awak masih anak. Masih anak sama, martabat anak pun sama. Jangan ingat anak boleh lepas tangan. Sama berat juga kena muliakan, ikramkan mak ayah. Terutama ayah orang perempuan. Kadang orang perempuan dengan ayah selamba je. Mentang-mentang ayah, dia rapat dengan mak, dia tak hormat ayah dia. Jangan. Macam mana dia dengan ayah? Kalau kata takut-takut, dia kena tengok dengan ayah. Kalau dia okey dengan ayah dia, daripada sebelum kahwin, dia betul-betul ikramkan ayah dia, muliakan, tunduk, taat. Maka dengan suami insya-Allah okey. Biasanya takut-takut ni, biasa dengan hubungan dengan mak ayah pun ada something wrong somewhere. Hati-hati. Cakap tu terang je, habis cerita. Kenapa kita takut nak beramal? Apa masalah kita takut beramal? Patutnya kita lagi nak beramal supaya hancurkan keakuan, hancurkan kenapsuan yang ada dalam diri kita. Ini lagi nak beramal, lagi ditakut-takutkan. Habislah kamu. Kahwinlah. Mana boleh macam tu? Dengan amal, kita kena positif. Kita kena husnuzan dengan Allah. Orang nak beramal, kita kena galakkan. Mana boleh kita takut-takutkan? Takut-takutkan itu supaya kita berhati-hati, bukan maksud jangan buat. Dalam kehidupan kita penuh dengan saranan-saranan berhati-hati. Penjara bagi orang mukmin, dunia ni penjara, banyak larangan, mamnu' ni banyak. Syirik saja tu larangan yang paling besar, la tusyrik billah. Larangan paling besar tu jangan menyekutukan Allah. Tapi berapa ramai yang tanpa sedang menyekutukan Allah. Kalau macam tu takut nak hidup ni, pergi mati. Nampak? Kena faham, jangan kita bila cerita sesuatu amalan, kita cerita bab tanggungjawab, jangan kita contoh bab kahwin lagi. Ramai kadang-kadang ada juga para asatizah pun cakap macam tu. Seorang isteri, kalau 2, 3, 4, siaplah 4 kena tanya. Kenapa? Kenapa cakap macam tu? Kenapa nak takut-takutkan? Yang isteri je ke yang kena tanya macam tu? Sedangkan Nabi dah kata dah. Seorang isteri ke, 2 isteri ke, 3 isteri ke, tetap ditanya semua benda. Lagi-lagi barang dunia orang perempuan. Ada berapa helai tudung? Orang perempuan, 2 mari kena tanya. Tu tak nak pula. Tak takut pula nak memegang dunia. Tu, setiap tudung yang tidak dipakai kepada manfaat, yang membawa kepada pembaziran, membawa lupa Allah, semua ditanya. Setiap perkara, every single sin. Jangan main-main. Ada barang tak pakai, Allah tanya.
Jangan tanya takut-takut. Kita minta maaf cakap. Kadang-kadang saya perhati, bila kita nak beramal ditakut-takutkan. Nak beramal ditakut-takutkan. Patutnya kita makin berharap kepada Allah. Bila kita tahu kita ni lemah dalam beramal, haraplah kepada Allah. Bukannya tak nak beramal. Jangan ingat, oh ada 4 suami isteri, siaplah orang lelaki kena tanya. Orang perempuan, pinggan mangkuk banyak. Nabi kata, membazir itu amalan syaitan. Allah kata. Dan Nabi pun kata, membazir apa maksud membazir? Tak bermanfaat. Beli-beli jadi perhiasan. Tu nak jawab mana? Berapa banyak perhiasan yang di rumah itu menjadi perhiasan tanpa ada kegunaan. Jangan orang perempuan paling banyak kena tanya nanti. Sebab banyak dia punya perkakah dia nak kena dijawab, ditanya. Sebab tu isi-isi Nabi, mana ada banyak perkakah? Kalau betul nak kata ni isi-isi Nabi, mana ada banyak perkakas? Fatimah Zahra radhiyallahu anha, mana ada? Cuba tengok baju. Habis ustaz takkan tak boleh langsung? Beringat. Tu maksud saya. Maksudnya, jangan kita berat sebelah. Jangan kita menghukum tanpa meletakkan kebenaran. Kalau macam tu, pastikan semua bermanfaat. Jangan takut untuk beramal. Takutlah dengan Allah. Berharap dengan Allah ketika beramal. Itu maksud dia. Sebab itu, setiap harta yang tidak membawa kepada pahala hanya mengundang bala. Jangan seronok sangat dengan harta. Jangan duk fikir isteri. Sebab saya nak kaitkan tentang, samalah suami suka beli kereta, banyak kereta tersadar. Kena tanya. Bukan suami saja, isteri. Sama. Isteri apa buat benda yang tersadar pun ditanya. Suami suka beli kereta tersadar, tanya. Apa saja. Itu maksudnya. Maksudnya, fahamkan diri kita. Semua perkara itu akan ditanya. Yang halal, Nabi kata, yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Tu lah. Tu maksud dia. Jadi memetik kata tadi ada seorang sahabat kita tadi takut nak kahwin. Apa pula tiba-tiba takut nak kahwin? Ada pula takut nak kahwin lagi. Nanti sekarang ditanya semua isteri-isteri. Jangan fikir isteri, sekarang dah ditanya dah. Semua perkara ditanya. Kullu ra'i wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Nampak? Allahu Akbar. Benar, jangan takut beramal. Takutlah kepada Allah. Dan beramallah. Itu patutnya. Ini takut nak beramal. Takut nak beramal. Lepas tu, tak payah beramal lah. Beramal ni maksudnya takut. Macam kahwin. Kahwin kan amalan, beramal. An-nikah sunnah, kata Nabi. An-nikah as-sunnah. Nikah itu sunnah. Lepas tu, kalau nikah tu banyak pergaduhan, perceraian, begitu macam-macam dengan, itu sebab kejahilan. Takkan kerana kegagalan rumah tangga yang berlaku hari ini menggagalkan kita untuk berumah tangga. Patutnya berazamlah. Aku nak jadi rumah tangga yang baik. Dalam 10, 11 cerai. Oh, kali ni aku tak nak. Aku nak menuntut ilmu betul-betul supaya tak bercerai. Tak bergaduh, tak buat perganda. Patutnya. Tengok ni. Orang banyak meniaga, banyak pelingkup. Meniaga je bongkak, sombong. Meniaga je, gila harta. Meniaga saja, asal dengki. Kita pun ambil. Kali aku nak meniaga ni. Nak tunjukkan bahawa meniaga ini mendekatkan kepada Allah. Patutnya. Kita ada kena semangat begitu. Semangat untuk fastabiqul khairat. Kejar kebaikan. Semangat untuk kita berazam untuk beramal. Tanpa ada batasan sebenarnya. Cuma kita ni adalah had kita. Cuma berazam tidak salah. Macam contoh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih berazam untuk membebaskan Konstantinopel. Azam kepada kebaikan tak salah. Cuba sebagai contoh, yang bab kahwin. Cuba ikut niat sahaja aku nak kahwin lagi kerana Allah. Niat malam. Sebab azam. Azam pun takut. Yang mana? Benda yang baik. Kenapa takut nak berazam? Yang mana belum kahwin? Sahaja aku nak kahwin kerana Allah untuk menjadi isteri yang solehah. Azamlah. Ini takut-takut, Allahu Akbar. Sebab takut-takut itulah jadi kerosakan. Allahu Akbar. Allah. Ya benar tu Tuan Surah Najahiyah. Bagus kongsi hadis tu. Alhamdulillah hadis dari Bukhari. Benar.
Di saat ketakutan, takut tu, tengah takut tu lah patut kena buat. Allah Akbar. Tengah kalau takut habis tu lah kena sedekah. Kalau ikut Nabi SAW. Allah Akbar. Ya Tuan Indah, Tuan Bob. Niat. Allah Akbar. Mahu, azam tu, mahu. Mampu doa pada Allah. Azam datangkan kefahaman. Berazamlah untuk menambah amalan. Mampu doa pada Allah. Harap kepada Allah lah, mampu. Ini namanya besarkan Allah. Dik betul Ustaz beletek. Lantar lah nak kata beletek lah. Beletek ni benda tak ada asas. Cakap biar betul. Beletek tu cakap yang tak ada asas. Tapi kalau benda yang ada syarahnya itu bukan beletek. Itu bukan beletek namanya. Faham? Itu syarah kepada perkara soalan tadi. Takut nak beramal. Daripada situ soalannya. Allahu Akbar. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Muhammad Syarifuddin, sehingga tapi belum selesai hakikat. Tak apa. Walaupun belum selesai hakikat, sudah ada landasannya, berazam untuk menyelesaikannya. InsyaAllah, Allah bantu. Kita tak akan sampai kesempurnaan itu. Allah yang akan menyempurnakan perjalanan kita. Tetapi apabila ada bimbingan dan keazaman yang benar, maka Allah akan sempurnakan insyaAllah. Allahu Akbar. Khair. Baik. Baik, jadi sekarang berbalik dengan perbahasan kita tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beletek biar berasas. Ya, alhamdulillah. Ni bukan beletek ni. Beletek ni bukan. Baik, berbalik kepada tadi, membesarkan diri, bermula dengan kalam ta'zim. Baik. Maka berbalik dengan perbahasan kita, ini dia. Bila kata di luar solat, saya cuba kaitkan dengan perbahasan solat dan kehidupan. Supaya ini jelas ya. Biar kita jelas, nampak. Solat, kaul yang memegangnya, itu adalah Allahu Akbar. Okey. Saya susun balik supaya kita nampak dia. Kaul, maka kaul yang memegang kauli. Kaul yang memegang dalam kehidupan juga sama. Allahu Akbar. Cuma dalam kehidupan perbahasannya berbezalah. Dalam solat jelaslah sebutan Allahu Akbar, jelaslah sebutannya. Tapi kalau dalam kehidupan sebutannya itu dipanggil dihikmahkan. Hikmah atau dipanggil ditamsilkan, diterjemahkan. Diterjemahkan. Itu dia. Diterjemahkan. Yang mana kalau di sini memang dipanggil terus kalam syadid, qaul syadid terus. Allahu Akbar. Tapi dalam kehidupan kalau sebut Allahu Akbar, langsung tak ada percakapan lain. Betul tidak? Tetapi sekiranya kita nak bercakap ataupun semua perbuatan kita itu adalah sebenarnya mestilah kembali kepada membesarkan Allah. Bila saya bagi contoh tadi, bila kita solat, kita dah besarkan Allah. Tetapi dalam kehidupan kita membesarkan diri. Ini keluar tadi yang dok kata beletek tadi. Geram pula beletek. Datanglah membesarkan diri. Ini jadi berlaku. Tak sama. Time solat, kita duk nampak perbuatan membesarkan Allah. Oh, ini right. Tapi mari dalam kehidupan gagal. Maka bila kehidupan gagal, solatnya gagal lah. Sebab sepatutnya solat ini fahsya wal mungkar. Fahsya wal mungkar tu di mana? Di dalam solat atau di luar solat? Di luar solat. Baik. Bila kata di luar solat,
masih ada elemen-elemen yang saya bagi contoh tadi, yang ada pada suami. Ini senanglah kan, suami, isteri, yang 3 elemen tadi. 3 elemen tadi. Maka satu, besarkan diri, meremehkan suami, menyekutukan Allah. Itulah tadi tu rujuk balik. Isteri sama, membesarkan diri, meremehkan suami, menyekutukan Allah. Kalau berlaku 3 perkara ini, maka ia menjurus kepada perkara membesarkan diri. Allahu Akbar. Okay. Maka di sini kita kena berhati-hati. Sebab itu lepas ni, bila kata dalam kehidupan, dalam kalimah dalam kalimah ta'zim ini, dia panggil kalam ta'zim. Kalam ta'zim adalah untuk kita kembali meletakkan, pertama dari segi falsafah atau kefahaman, kembali meletakkan perbuatan kehidupan itu adalah untuk membesarkan Allah. Itu tarif dia, kalam ta'zim ni. Yang mana kalam ta'zim ini juga nanti akan diterjemahkan dengan bagaimana kaedah, dipanggil kaedah penyataan. Penyataan di dalam percakapan. Yang mana mestilah ianya merujuk kepada misi ataupun tarif kepada tadi. Kembali kaedah ni mestilah rujuk pada surah Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa rabbaka fakabbir. Ini dia. Jadi kaedah penyataan dan percakapan ni, maka kembalilah nak membesarkan Allah. Maka di sini kita keluarlah kalam-kalam yang Nabi ajar. Bermula dengan bila kita melihat sesuatu keindahan, Masya Allah. Ini yang bermula dengan bismillah. Masya Allah. Kan? Subhanallah. Nampak? Memuji, menyuci, menyempurnakan. Nampak yang cantik atau yang hebat, yang cantik atau dipuji. Alhamdulillah. Nampak satu perkara yang tidak bagus, musibah yang berat, innalillah. Ila akhir, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak adalah istilah komen banyak-banyak, kutuk macam-macam. Allahu Akbar. Ni yang nombor 1 lah, Allahu Akbar tu. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Itu akan bermain di lisan kita ini. Nanti datanglah orang kata bajet kan. Lantaklah dia bajet alim. Biarlah dia kita ada bajet. Daripada kita bajet kapi. Allahu Akbar. Ini datangnya. Ini kan ada hadisnya yang menyokong setiap kalimah ini. Baik. Macam mana nak niat nak beramal tapi bila gangguan datang tak jadi nak beramal? Maka dia belum benar-benar niat lah. Niat ni mestilah datang kemahuan, keazaman. Maka belum, bila tidak pergi kepada tiba-tiba terganggu, mana dia belum benar-benar niat lah. Baru sekadar lintasan saja. Dia sekadar tahu ataupun nak, dia belum ada kemahuan. Belum ada kemahuan. Bila ada kemahuan yang bersungguh-sungguh, maka halangan itu akan terlerai dan terbuka. Maka belajarlah perbetulkan niat.
Dan niat tapi tak buat. Perbetulkan niat. Ustaz, dah niat Ustaz. Tak boleh lagi. Perbetulkan niat. Nampak? Nampak? Allah. Baik. Nah, benar tu Haji Mak Muda. Perbaruilah iman. Najidu imanakum. Fil. Kaifa nujajidu imanana. Kata sahabat. Aksaru. Perbanyakkan kalimah La ilaha illallah. Bila kita kaitkan Asmaul Husna kan dengan bismillah tu, puan. Ini saya faham ni soalan ni. Adakah dengan kita kaitkan tu dengan kita menyebut Ya Razzaq, Ya Ghani? Bukan kaitkan dengan begitu, puan. Fadalillah, bukan begitu ya. Bukan percakapan itu dikaitkan dengan asma' di depan, bukan. Bukan cara begitu. Kaedah perbahasan ini berbeza. Kalimah asma' Allah Ta'ala itu sebenarnya diterjemahkan pada perbuatan sebenarnya. Dia menjadi akhlak, bukan jadi sebutan. Asma'ul Husna itu contoh Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Dia bukannya sebutan. Dia perbuatan yang menjadi af'al. Terjemahkan kasih sayang. Razzaq. Jangan sebut Razzaq je. Sedekahlah. Al-Ghani. Jangan sebut Ya Ghani, Ya Mughni. Allah Maha Memberi. Tapi kedekut. Tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nampak tu kadang-kadang memanglah kita nak kaitkan Asmaul Husna dengan percakapan kita. Tapi tak selaras. Baik kita sebut yang memang dah ada ini. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillah. Itu merangkumi semua dah tu. Kemudian kita menghayati satu-satu sifat. Nama-nama Asmaul Husna itu untuk dijadikan sebagai takhalluq bil akhlaqillah. Kata Al-Imam Ghazali Ta'ala, takhalluq bil akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Dan yang sebenar-benar mengikuti akhlak ini, akhlak Allah itulah Nabi SAW. Nabi SAW pun tak sebut-sebut depan tu, Ya Rahman, Ya Rahim. Dalam percakapan tak ada. Nabi terus cakap yang baik, jelas, hukum, perbuatan, bukan sekadar sebut-sebutan. Memang ada kaedah tu, bukan kata saya nak menafikan kaedah tu, silakan. Cuma kadang-kadang dia menjadi satu trend. Saya melihat menyebut kalimah Asmaul Husna ni sebagai satu trend. Berada di depan sebutan-sebutan asma'. Bukan begitu. Kalau nak baca 99, amalkan. Macam Bolkiah yang kita dapat pada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. 99 baca setiap pagi. Amalkan terus. 99 daripada Allah, terus ya sabur. Straight baca. Kemudian, kalau nak zikir, zikir satu-satu. Ikut mana yang dapat. Yang zikir yang ikut bilangan, kena ambil pada guru yang musyrik pula. Yang melibatkan bilangan-bilangan ni, dia mesti dipanggil ada ijazah. Ijazah zikir tu. Kena cek guru lah. Yang boleh ijazahkan, katalah, Al-Ghani 88 kali ke. Itu ada guru-guru, tu kaedah lah. Adapun kaedah dalam percakapan bukan dengan kaedah sebut-sebut tadi. Hati-hati. Ambil asma', letak susun ayat. Nanti saya akan tunjukkan kaedah macam tu. Macam mana. Itu bukan. Kaedah yang kita pakai dalam hakikat kehidupan dan perbahasan ini, contoh, tiada daya, tiada ada sifat. Tiada ada. Kita terus terjemahkan. Tiada ada mudarat pada sakit, mudarat hanya ada pada Allah. Kan teruskan macam tu. Satu sentence. Clear. Oh saya, ya betul. Lepas ni hati-hati hati-hati. Jangan ambil asma' tu. Dia bukan kita terus ambil Asmaul Husna, kaitkan. Bukan. Itu adalah kefahaman kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Dan ini semua mesti ada dari hati. Ta'zim ni mesti kena datang dari hati yang mengenal. Sebab tu dia bermula dengan bismillah dulu. Basmalah ini maknanya bermula dengan Allah, dengan nama Allah. Sebab itu wahyu yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila kita mengenal dengan nama Allah itu, dengan asma Allah, kemudian kita kaitkan dengan Nabi Khidir punya basmalah 5 itu, bismillahirrahmanirrahim tu. Kemudian kita tengok Allah, tiada dayanya aku ni.
Allah tak ada daya ni, kebaikan pun tak boleh datang daripada kita. Oh, ingatkah kita yang datangkan kebaikan? Ingat kejahatan kita lah yang benteras. Oh, tak boleh ya rupanya. Dengan apa? Oh, kena dengan Allah ya Ustaz. Ya. Maka hebat tak Allah? Hebat. Allahu Akbar. Barulah kita akan membesarkan Allah kerana segala-galanya Allah. Kalau bila sebut Allahu Akbar tapi masih ada diri, maka belum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia apa? Dia ada syekh dia tu. Allah. Ia latih 109 kali. Ia bukan bagaimana ambil dengan siapa? Puan Siti Nurhayati. Kalau ambil ada guru yang mengijazahkan, bismillah. Allah Akbar. Bismillah. Baik. Khair. Okey. Jadi cukup untuk setakat itu. Jadi kita meletakkan kembali ni kalam ta'zim itu syarahnya pertama meletakkan kembali perbuatan kita itu adalah untuk membesarkan Allah. Memang perbuatan kita apa saja. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Tiada ada mudarat pada perceraian ini, mudarat hanya ada pada Allah. Hari ini saya melafazkan talak pada isteri tuntut cerai. Ya Tuan Wan Adi. Allah kasih susah sejak dapat belajar ilmu bersama Ustaz atas izin. Rasa lapang dada. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak apa Tuan Wan Adi, ada hikmahnya. Buatlah dengan asbab ilmu daripada Allah. Bangkit dan perbetulkan kembali perjalanan hidup itu. InsyaAllah. Jangan tinggalkan kelas ini. Teruskan mengikuti insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, baik. Alhamdulillah. Dengan Allah saya bercerai. Ya Tuan Wan Adi. Ini kadang ada satu sisi juga pihak perempuan pun dengan Allah juga. Orang lelaki pun dia masing-masing ada dua pihak juga kadang-kadang mempertahankan pun dia dengan Allah. Baik. Dia begini Tuan Wan Adi. Dengan Allah ini mesti dibuktikan next selepas itu. Adakah hidup kita move jadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, hilang keakuan, hancur segala kesombongan, semakin dekat Allah. Jika itu yang berlaku, maka itu dengan Allah. Tapi selepas itu berlakunya kejadian ini menyebabkan makin nampak diri, makin ada trauma, makin nampak pengalaman buruk, makin sangka buruk dengan orang, banyak cerita-ceritanya aku dah melaluinya dah ni. Makinlah kita ada benda-benda yang su'uzan, sangka buruk, makin itu bukan dengan Allah. Kadang-kadang orang boleh kata, tapi saya harap Tuan Wan Adi saya doakan, teruskan. Memang perceraian ini satu perkara yang dibenci oleh Allah, bukan benda yang disuka, dibenci. Setengah orang tu tak apa, dia menganggap cerai itu satu perkara biasa. Tapi saya suka letakkan bahawa apabila Allah bencilah. Tapi sebab apa dibenci? Ada sebab dia. Kerana dalam perceraian itu akan berlakunya meremehkan, menidakkan nikmat, mengkufuri nikmat. Biasalah kan, kalau orang perempuan pun dia akan kata, abang. Padahal dari dulu pernah nikmat, tiba-tiba langsung tak nikmat. Sama dengan lelaki, tiba-tiba tengok isteri dah tak nikmat. Maknanya sedang berlaku proses penafian nikmat. Hati-hati. Tapi kalau bisa kata nikmat itu diiktiraf, memang saya nikmat dengan abang. Si isteri pun cakap itu. Suami pun, ya, nikmat dengan kamu. Jadi dah sama-sama nikmat, cakap apa-apa. Itu je lah. Hati-hatilah. Tapi tak apa pun, teruskan ke depan, berjalanlah kembali menuju pada ilahi dengan memahami hakikat kehidupan ini. Alhamdulillah, teruskan pengajian insya-Allah. Moga-moga Allah bantu. Allah bantu insya-Allah. Khair. Allahu Akbar. Kakak ipar baru meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. InsyaAllah.
Semoga Allah rahmati almarhumah, ditempatkan di kalangan hamba-hamba yang soleh dan soleh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu dalam perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita ketemu lagi pada siri yang akan datang insya-Allah. Moga-moga ada manfaatnya. Teruskan istiqamah, teruskan sebarkan, share, butang share, like dan sebarkan. Alhamdulillah banyak subhanallah, saya banyak dapat feedback daripada sahabat-sahabat dan minta maaf kepada yang saya tak cepat nak reply. Okey, sementara tengah live ni, mana yang nak inbox saya, inbox kat personal, payah saya nak type, nak reply. Saya suka voice saja. Jadi kalau inbox personal boleh saya terus jawab persoalan tu secara voice, secara voice. Kalau type ni ambil masa sikit, kadang-kadang saya dah nak type, kita voice saja. Jadi banyak yang inbox yang menyatakan perubahan. Alhamdulillah, syukur, saya sangat lega dengan baca perubahan-perubahan itu. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas segala kesungguhan anda semua. Ini semua daripada Allah Azza min fali Rabbi. Teruskan istiqamah. Kehidupan ini tidak boleh menjadikan asbab untuk kita lemah. Teruskan ke depan, kerana kita ni khalifatul fil ard, khalifah Allah, wakil Allah. Allah jadikan kita ni untuk menyembah Allah, bukan menyembah masalah. Dan insya-Allah cukup setakat itu. Ketemu lagi pada siri yang akan datang pada malam esok insya-Allah, jika tiada arah yang melintang. Moga-moga Allah istiqomahkan kita, dan semua yang menonton pada malam ini Allah pilih semuanya, insya-Allah semuanya dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.